أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأما بعد. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya masih lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keseluruhan amalan kita itu termasuk di antara amalan-amalan kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid, dan insya-Allah lah pada malam ni kita akan cuba mula kepada bahagian yang selanjutnya daripada perbincangan, iaitu tentang waris kedua. Baik, jadi saya minta maaf lah sebab baru ni saya tak sempat datang untuk kuliah hari Isnin malam. Jadi malam ni sebenarnya adalah kuliah ganti pada baru-baru ni lah. Okey, dan insya-Allah kuliah saya sebagaimana biasa akan berjalan pada hari Isnin minggu depan. Cuma jadual tu saya akan phone balik pada Khamis hari Isnin ni, memandangkan kita ada menyambut Aidil Adha kan. Jadi kemungkinan akan kita menyambut Aidil Adha tu hari Ahad. Kemudian hari Senin tu, hari-hari kedua tu kita akan mengadakan ibadah korban di surau kita. Jadi kemungkinan hari tu mungkin kita ambil cuti juga aku. Jadi saya akan confirm balik macam mana dengan Jidin nanti. InsyaAllah saya akan umum pada minggu depan. Baik, jadi malam ni kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang waris kedua. Waris kedua. Jadi tuan-tuan, okey, uji minda ni kita akan tengok selepas ni tentang uji minda. Jadi tuan-tuan, kalau kita ingat kembali, waris kedua ni adalah sambungan daripada perbincangan kita yang lalu, di mana perbincangan kita telah bermula daripada waris utama, kategori waris utama, kemudiannya diikuti dengan waris ganti. Selepas tu kita cuti bulan puasa, kemudiannya kita dah buat ulang kaji sedikit tentang waris utama dan juga waris ganti. Jadi sekarang ni kita nak masuk kepada cerita waris kedua pula. Cerita waris kedua. Siapakah golongan yang dinamakan sebagai waris kedua? Jadi sepintas lalu, sebelum kita masuk tu, kita tengok tentang waris utama. Waris utama ni adalah waris yang pasti mewarisi harta pusaka sekiranya mereka hidup ketika mana pemilik harta meninggal dunia. Okey, mereka tidak akan terhalang oleh waris-waris yang lain. Begitu juga waris-waris utama ini sendiri tidak mendinding di antara satu sama lain. Selain daripada waris-waris lain tidak mendinding waris utama. Jadi di kalangan mereka sendiri pun, iaitu waris utama ini tidak mendinding di antara satu sama lain. Waris utama ini kalau dalam borang pusaka, borang A dikenal juga dengan nama waris qadim. Waris qadim. Nanti kalau kita isi borang A tu untuk permohonan perbicaraan pusaka tu, disebut dengan nama waris qadim. Waris qadim ni waris utamalah kan. Siapa mereka nanti kita akan tengok sebelah ni Jadi istimewa sikit waris utama ni. Sebab apa? Sebab waris lain tidak boleh meninding mereka. Waris lain tu ada semua sekali. Waris ni kalau kita ingat balik, waris tu dia terdiri daripada berapa orang? Ada 15 di kalangan lelaki termasuk pembebas hamba, dan juga 10 orang di kalangan perempuan termasuk juga pembebas hamba perempuan. Okey. Jadi kalau kita tolak pembebas hamba semua sekali akan berjumlah 24 orang. Okey. Jadi ke-24 orang ini mereka kalaulah ditakdirkan oleh Allah SWT semua waris ni ada,
maka waris yang dikenali sebagai waris utama ini tidak akan terdinding dengan orang lain. Dia akan tetap akan dapat. Dan sama-sama mereka pun dia tidak akan meninding di antara satu sama lain. Nanti kita tengok siapa mereka. Kemudiannya waris ganti yang kita dah juga belajar sebelum ni, kita dah bincangkan sebelum ini, adalah waris yang menggantikan waris utama. Apabila waris utama tiada ataupun mati terlebih dahulu. Jadi dalam soalan uji minda yang saya tinggalkan dalam WhatsApp surau tu, itu ada cerita tentang waris utama dan juga waris ganti ni. Nanti kita akan tengok Okey, waris ganti ni ada yang terdiri daripada waris di sebelah atas dan juga ada yang terdiri daripada waris sebelah bawah. Kemudiannya waris ganti ini juga tidak berlaku kepada pasangan suami ataupun isteri. Tidak berlaku pada pasangan waris suami ataupun isteri. Okey. Baik. Cerita waris kedua yang kita nak masuk, mulai perbincangannya bermula pada malam ni. Okey. Waris kedua adalah waris yang lebih jauh. Sebenarnya kalau ikut dari segi kedudukan dia, mereka ni dah masuk maknanya waris yang lebih jauh. Tetapi masih boleh mewarisi pusaka sekiranya harta itu masih belum dapat dihabiskan oleh waris utama dan waris ganti dengan syarat-syarat yang kita akan tengok nanti. Syarat-syarat tertentu, itu syarat-syarat kita akan tengok nanti. Jadi waris kedua ini, walaupun hubungan mereka ni kadang-kadang taklah jauh sangat, tetapi oleh kerana mereka didahului oleh waris utama dan juga waris ganti, maka itu yang menyebabkan waris kedua ini disebut sebagai waris yang lebih jauh. Hubungan mereka tak jauh mana pun, tapi mereka kedudukan ni dah jadi jauh lah sikit, sebab mesti maknanya melepasi dulu waris utama dan juga waris ganti. Baik. Waris kedua ini juga disebut sebagai waris sisi. Waris sisi pertama dikenali juga sebagai golongan hawashi. Terdiri daripada siapa? Iaitu adik-beradik si mati dan keturunan dia. Adik-beradik si mati ni, macam kita dah bincangkan itu, dia terdiri daripada golongan adik-beradik seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung, kemudiannya adik-beradik sebapa, dan juga yang jarang-jarang dan juga kadang-kadang orang terlepas pandang, iaitu adik-beradik seibu. Okey. Dan dalam perbincangan tentang pusaka ini, bila sebut tentang adik-beradik ini, iaitu daripada waris kedua, golongan waris sisi yang disebut juga sebagai hawashi dalam bahasa Arabnya, maka kita kena jelaskan siapa adik-beradik ni, kategori mana, adik-beradik seibu sebapakah, ataupun adik-beradik sebapakah, ataupun adik-beradik seibu. Sebab masing-masing ni dia ada urutan dia. Urutan maknanya siapa yang mendahului siapa dan siapa yang mendidik. Itu kita kena sebut. Kalau tidak susah sikit. Kemudiannya waris sebelah bapa, daripada sebelah bapa pula, termasuk dalam golongan waris kedua ataupun waris sisi. Waris sisi sebelah bapa terdiri daripada bapa saudara seibu sebapa ataupun bapa saudara sebapa, dan kalau tidak ada diganti dengan keturunan mereka. Siapa mereka ni kita akan tengok juga sebentar lagi. Dan akhir sekali, waris kedua yang terakhir ataupun waris sisi yang terakhir ni ialah daripada sebelah datuk, iaitu kategori adik-beradik seibu sebapa datuk ataupun adik-beradik sebapa datuk. Datuk saudara seibu sebapa ataupun datuk saudara sebapa, dan jika tidak diganti oleh keturunan mereka ke bawah lah. Macam tu. Jadi ini adalah perbincangan dia tentang topik kita yang seterusnya, sambungan daripada waris utama dan juga waris ganti. Jadi kita nak start masuk ni macam mana, dan kita akan tengoklah nanti bagaimanakah kaedah-kaedah pembahagian dia. Okey. Tapi malam ni kita tak akan tengok lagi lah, maknanya soalan-soalan berkaitan dengan waris kedua ni lagi, sebab kita nak biar faham dulu siapa golongan dia ni, dan nak biar maknanya ingat dulu dia punya kaedah mengingati waris-waris ini mengikut kepada susunan siasatan waris. Jadi nak bagi cermat sikit bahagian tu sebelum kita masuk kepada perbincangan masalah. Jadi sebagai perbincangan masalah nanti di hujung ni, nanti perbincangan kita malam ini, kita akan ambil daripada soalan uji minda yang telah saya tinggalkan dalam grup WhatsApp bawah ni. Ada buat dah?
kerja rumah. Okey, insya-Allah nakal belajar faraid ni ada tu kerja rumah okey, kena rajin-rajin lah sebab takut terlupa saya ada yang kuliah di Bukit Payung tu, saya bimbang juga tu sebab sebulan sekali. Tak tahulah macam mana kan. Kita belajar tiap-tiap minggu ni pun bila cuti sikit je kan susah juga nak kata kalau di Masjid Bukit Payung tu tak tahulah sebulan sekali ni tapi tengoklah, mudah-mudahan Allah memudahkan okey, ini waris-waris dia. Jadi kita nak buat ikut susunan waris-waris ini mengikut kepada salsilah waris ataupun mengikut kepada kaedah siasatan waris. Macam mana kita nak buat ni? Okey. Baik. Jadi cara dia, kita ambil slide ni Okey. Sebab saya tak ambil yang dia punya senarai waris dia. Oh, boleh ambil sini. Ambil daripada sini lah. Okey. Ambil daripada sini. Okey. Okey, kita menggunakan kita punya waris, nama-nama waris ni kan, golongan waris ini mengikut kepada susunan siasatan waris kaedah kita guna ni adalah kaedah siasatan waris yang akan digunakan juga ketika mana proses perbicaraan di pejabat pesaka jadi kaedah ni kena tengok balik muslimat boleh buka kalau tak apa-apa jelas boleh buka tabir tu. Okey. Okey. Jadi mula-mula perbincangan kita ialah waris utama. Siapa waris utama dia jadi hubungan ni kita nak cerita ni adalah hubungan dengan si mati, bukan dengan waris yang bertanya kepada ustaz ataupun siapa-siapalah kan. Okey ni ada jawapan dah, untung ingat patutnya tak bagi lagi jawapan ni nak tengok ingat ke tidak tak apalah. Okey, jadi si mati letak si mati ni kaedah dia kaedah ni jadi kaedah ni boleh praktikkan di rumah boleh praktikkan di rumah, buat latihan kat rumah untuk ingatkan. Sebab kita gunakan ni adalah berdasarkan kepada siasatan waris. Jadi mula-mula kita tengok macam mana ada kepada waris sebelah atas dulu waris sebelah atas si mati siapa? Kita mulakan daripada sebelah ibu 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 kepada si mati. Kemudiannya selepas ibu, kalau ibu tiada, diganti oleh nenek sebelah ibu macam tu. Boleh ibu, kemudiannya diganti oleh nenek sebelah ibu. Kemudiannya daripada sebelah atas juga, waris atas ni sebelah atas ialah bapa. Okey, yang menggantikan tempat bapa jika bapa tiada ialah nenek sebelah bapa dan juga datuk macam tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan di sini, kita buat analisa sikit, kita akan dapati bahawa waris sebelah atas ni, datuk sebelah ibu tidak akan termasuk. Cerita sudah ni buat kita cerita lama dah ni, takut tak ingat pula. Buat kayak gini cuti raya pula. Makan daging banyak-banyak. Tak ingat kan. Jadi ingat balik jadi waris sebelah atas ibu dan juga bapa. Kemudiannya yang menggantikan tempat ibu bila ibu tiada, nenek. Kemudiannya yang menggantikan tempat bapa, nenek dan datuk. Macam tu. Boleh datuk sebelah nenek tidak termasuk di kalangan waris yang layak menerima pesaka si mati. Dia waris tetapi yang bukan dalam senarai yang layak terima. Dia dah masuk golongan zawil arham dipanggil. Baik, kemudiannya pasangan si mati. Pasangan si mati, tengok siapa mati. Kalau mati tu perempuan, maka suami dia. Jika yang mati tu lelaki, maka isteri dia. Boleh jadi itu kaedah dia. Selepas waris sebelah atas, kita pergi pada pasangan. Kalau si mati itu berkahwin, dan selepas tu kita tengok waris ke bawah. Waris ke bawah. Waris ke bawah ini, ingat, bila sebut waris ke atas siapa dan waris ke bawah siapa. Jika berkahwin ada anak lah, anak lelaki dia dan juga anak perempuan. Boleh Selepas itu
yang menggantikan 4 anak ini, jika anak tiada, ialah daripada sebelah anak lelaki. Anak perempuan tak termasuk. Anak perempuan dia tidak termasuk. Sebab dia dah masuk kepada anak-anak dari sebelah perempuan ini, anak perempuan ini masuk pada kategori zawil arham. Macam tu. Jadi anak lelaki, kalau dia tiada ada, kita cari pengganti dia, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Boleh ini hak yang termasuk dalam senarai hak yang kita sebut 25 orang tu lah, 24 orang, 23 14 9 23 23 orang. Okey, kalau katakanlah tidak ada juga, boleh teruskan lagi syiasatan waris, tengok bawah cucu lelaki pada anak lelaki, iaitu cicit lelaki dan juga cicit perempuan dan seterusnya. Mesti maknanya kita turun daripada sebelah lelaki. Sebelah perempuan ni dia berhenti setakat dia je. Lepas tu zawil arham. Dia itu waris utama yang terdiri daripada ibu, bapa, suami ataupun isteri, anak lelaki, anak perempuan. Kemudiannya waris ganti. Siapa waris ganti dia? Dari sebelah atas, nenek sebelah ibu, dan nenek dan datuk sebelah bapa. Okey? Manakala waris ganti daripada sebelah bawah, yang kita dah belajar itu, cucu lelaki dan cucu perempuan, dan kalau ada lagi, maknanya cicit lelaki, cicit perempuan daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Itu waris ganti. Jadi hadis topik perbincangan kita ni dah selesai dah sebelum ni. Tapi kalau tak faham boleh tanyalah. Selepas ni nak buat macam mana kita akan tengok. Baik, sekarang ni hak topik kita perbincangan kita ni adalah siapa? Iaitu waris kedua. Waris kedua ni terdiri daripada, pertamanya kita nak tengok adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati. Hawashi. Adik-beradik si mati. Okey. Adik-beradik si mati ni dia ada 3 golongan. Iaitu golongan seibu sebapa, iaitu saudara kandung lah. Adik-beradik kandung. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Adik-beradik kandung kita lah. Yang sama ibu dan sama ayah. Kemudiannya kategori yang kedua, saudara seibu, saudara sebapa. Sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Okey. Dan kategori yang ketiga adalah saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Selepas tu, jika mereka tiada, tengok keturunan dia. Tengok keturunan dia. Siapakah keturunan yang kita ambil kira? Keturunan yang kita ambil kira ialah pertama, ada lelaki, iaitu anak lelaki dia. Okey. Jika tidak ada, barulah diganti dengan anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Ini termasuk lagi dalam senarai. Hak yang tak termasuk dalam senarai, maknanya kalau tak ada ni, ganti dengan cucu dia, cucu lelaki dia. Dan kalau tidak ada juga, pindah sebelah sini, cucu lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Maknanya dia turun gitu. Dan dia pergi ni secara zigzag lah. Maknanya orang sebelah sini mendahului sebelah sini. Okey? Macam tu. Boleh satu soalan. Sekiranya hak ada tu ialah saudara sebapa lelaki dan anak saudara seibu sebapa lelaki, siapa yang layak? Kalau ada golongan ni, pertama saudara sebapa lelaki dan juga anak saudara seibu sebapa lelaki, siapa yang layak terima? Okey. A. Kita cikgu sekolah. Pertama, anak saudara seibu sebapa lelaki. Yang kedua, B, saudara sebapa lelaki. A ke B? A. Jawapan dia ialah B.
Sebab level atas mendahului level hak bawah. Dia akan pergi hak sini dulu, baru pergi sini. Lepas tu pergi sini, pergi sini. Macam tu, zigzag. Macam tu boleh okey. Dan seterusnya. Hak ni saja yang layak terima daripada keturunan waris-waris kedua daripada sebelah adik-beradik. Yang ni saudara seibu. Saudara seibu setakat dia saja. Keturunan dia tak dapat. Tak kira. Kita cuma ambil daripada keturunan ni ialah daripada saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki saja. Tu pun kita ambil hak lelaki saja. Kalau katakan ada anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki, tak ambil kira. Kita tak ambil kira. Anak lelaki hak sebelah ni, puang, adik-adik puang kita. Hak lelaki tak ada. Kan? Dia ada hak lelaki ni, ada puang, ada lelaki. Maka hak kita ambil hak lelaki sebelah sini. Sebab apa? Sebab sebenarnya orang-orang ni dia dah terima bahagian asabah. Dia dah terima bahagian asabah lelaki dah. Sebab tu kita cari tu. Sebab tu kita panggil sebagai siasat waris. Kaedah siasat waris. Maknanya bahagian hak yang waris utama dan waris ganti ni tidak dapat menghabis lelaki. Hak tu yang kita sebab cari tu. Kan keturunan ni sampai ke bawah tu. Sebab dia orang ni penerima asabah. Okey, hak lain tu tak terima, tak ada Kerana adik dan adik-beradik ibu dia hanya berhenti setakat dia orang sahaja. Jadi ada kelebihan juga dia orang, tapi ada juga kekurangan dia orang. Kelebihannya sebab mereka ni mewarisi secara fardu. Kekurangan dia maknanya mereka terdinding dengan ada waris-waris yang tertentulah. Dan maknanya mereka ni nak boleh pun tengok keadaan jugalah. Tak mudah jugalah. Tapi tak semestinya susah. Macam tu. Okey. Yang kemudiannya ni waris waris kedua daripada sebelah adik-beradik. Okey, sekejap. Saya tunjuk tadi waris dia punya slide tadi. Takut yang detail ni orang faham. Kita ambil ni senang. Ni lebih ringkas. Pengenalan ni tak boleh bagi panjang-panjang sangat, nanti tak ingat. Okey. Jadi kita tengok yang pertama waris adik-beradik si mati dan keturunan dia. Okey. Kategori kedua ni dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama hak yang wasi adik-beradik. Okey. Peringkat kedua ialah sebelah ayah. Waris sisi sebelah ayah. Siapa dia? Okey, sebelah ayah bapa iaitu adik-beradik seibu sebapa ayah ataupun kita panggil dia sebagai bapa saudara bapa saudara dan ataupun bapa saudara sebapa sahaja. Dua golongan ni sahaja. Dan hak boleh ni ialah bapa saudara, ibu saudara tak terima. Ataupun bapa saudara seibu dengan ayah. Juga tidak menerima. Dia dah masuk golongan zawil arham. Boleh sebab tu tak semua waris yang berada di sekeliling kita tu adalah golongan yang layak menerima pusaka. Mereka waris. Jangan pula kita kata tu bukan waris aku butuh hubungan. Jangan gitu. Cuma dari segi pusaka, pembagian pusaka. Okey, boleh saudara seibu sebapa iaitu adik-beradik kandung bapa ataupun bapa saudara sebapa iaitu adik-beradik sebapa dengan bapa kita. Okey. Jika tidak ada, ganti dengan keturunan mereka. Siapa? Anak lelaki dia. Anak lelaki dia. Daripada bapa saudara seibu sebapa dulu ataupun anak lelaki daripada bapa saudara sebapa. Okey, hal ni termasuk lagi dalam kita yang seramai 23 orang. Okey. Kalau tidak ada kok, kebetulan ada peringkat cucu, maka cucu lelaki dia. Cerita-cerita lelaki ni sebab mereka ni adalah yang menghabiskan bahagian, mewarisi secara asabah. Sebab tu yang perempuan dia tak masuk dah kawasan ni. Kalau kata adalah ada adik-beradik bapa hak perempuan, mak saudara tak masuk dah. Hak ni ada ni anak perempuan dia, tak kira dah. Kita ambil hal lelaki saja sebab menghabiskan bahagian. Okey.
Boleh Kemudiannya jika tidak ada juga keturunan ke bawah ni, yang ke bawah ni dah tak ada dah, cari daripada sebelah datuk. Iaitu adik-beradik datuk. Datuk saudara seibu sebapa ataupun datuk saudara sebapa. Okey, datuk. Ingat datuk bukan nenek. Datuk. Adik-beradik datuk hak yang lelaki sahaja. Okey. Dan datuk ni mestilah datuk yang original. Jangan cari Datuk Seri apa semua. Itu tak jadi. Itu tak termasuk Okey. Buat cerah mata je. Kalau tidak ada, ganti dengan anak lelaki. Pertama daripada datuk saudara seibu sebapa. Kalau tidak ada, ganti dengan daripada datuk saudara sebapa jika ada anak lelaki dia. Juga secara zigzag. Ini termasuk lagi dalam senarai. Kalau tak ada hak yang lain pada tu, kan, cucu lelaki dia. Mula-mula daripada sebelah si ibu sebapa, lepas tu cucu lelaki daripada sebapa. Boleh macam tu. Dan seterusnya. Okey. Ini adalah senarai panjang waris dia. Sebab tu dari satu sudut yang lain, kalau kita tengok sebagaimana kata guru saya Fadil Ustaz Wan Abdul Halim, jika kita tengok sampai satu peringkat, dua pupu ni, ni dua pupu ni dengan si mati ni masih lagi terima. Kan? Kita ingat dua pupu jauh dah. Dua pupu masih lagi ada chance nak terima. Kalau tidak ada waris-waris yang mendinding. Jadi sebab tu adanya sebab ada satu kes kawan saya tu, dia dah putus hubungan dah dengan sepupu dia. Ni adik-beradik sepupu. Ni adik-beradik dua pupu. Kan? Macam tu. Jadi putus hubungan dah. Okey. Jadi menyebabkan makan tahun. Sebab tu maknanya penting kita jalinkan hubungan silaturahim ni. Sebab kalau dalam kes-kes gini, nak buat macam mana selesai dia, cara penyelesaian dia. Ada satu kes yang kawan saya lagi, dia ada anak adik-beradik perempuan. Anak pada ni, anak perempuan. Dia kes berlapis. Jadi hak bahagian dia ni waris kepada anak dia, tapi anak dia tu tak tahu pertama kat mana, keduanya oleh kerana putus hubungan sangat tu, tak tahu anak dia tu lelaki ataupun perempuan. Maknanya sangat-sangat putus hubungan sungguh. Kalau tahu lelaki perempuan tu boleh tahan lagi, kan? Ni sampai tak tahu. Kalau tahu lelaki perempuan cuma tak tahu kat mana duduk, itu satu hal. Okeylah lagi. Ni tak tahu kat mana duduk. Yang keduanya, lelaki ke perempuan tak tahu lahir anak tu. Lagi teruk, kan? Okey. Baik. Kemudiannya ada masa lagi. Masa tak lama ni malam ni. Okey. Jadi tentang bahagian-bahagian yang kita dah sebut tu, iaitu 1/2 apa semua tu, tu malam ni nampak kayaknya mungkin saya tak dapat ambil lah. Sebab kalau jadi malam ni kita akan solat hajat. Jadi ke solat hajat ada kan? Tak ada lagi kan? Jadi takut panjang masa. Sebab kalau nak buat bahagian tu, dia akan ambil panjang masa. Jadi kita cuma malam ni saya bagi pengenalan bahagian waris kedua, bahagian-bahagian dia punya ni saja. Bahagian waris utama dan juga waris ganti ni saya dah sebut dah itu. Dia punya apakah bahagian-bahagian dan juga syarat dia. Tapi tak apa, kita akan sentuh balik pada hari Isnin malam. Okey. Sebab tak nak ambil masa yang lama. Jadi hak ni saya akan cuba ulang balik. Jika kalau katalah ada di kalangan kita ni tak ingat lagi, saya akan ulang balik pada hari Isnin malam. Malam ni saya cuma ambil pada waris kedua saja sebagai topik kita, di mana nak sebutnya tentang syarat-syarat dia. Sikit je. Okey. Syarat dia. Pertama, okey, kita andaikan semua ni dah tahu dah waris utama dengan waris kedua punya, waris utama dan juga waris ganti dia punya bahagian-bahagiannya. Kita terus lompat pada waris kedua. Ni pengenalan dulu. Insya-Allah kita akan ulang balik. Kita akan pergi satu persatu. Okey. Saudara seibu sebapa perempuan dulu kita mula. Dia dapat 1/2 sekiranya dia seorang. Lebih daripada seorang adik-beradik perempuan kepada si mati ini, dia dapat 2/3.
Okey, dan jika bersama dengan saudara seibu sebapa lelaki, dia akan dapat asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Okey. Boleh. Adik-beradik sebapa dia dapat asabah. Hak ni pun asabah dah. Kategori asabah dah ni. Kalau dia seorang saja, asabah bin nafsi ataupun sama-sama hak lelaki. Tetapi kalau bersama dengan hak perempuan, dia jadi asabah bil ghairi. Saudara sebapa perempuan, jika dia seorang, dia dapat 1/2 juga, dengan syarat tidak ada seibu sebapa lelaki dan tidak ada seibu sebapa perempuan. Okey, dia dapat 2/3 sekiranya lebih daripada seorang, tapi syarat dia perempuan saja. Dengan syarat juga tidak ada seibu sebapa lelaki dan juga tidak ada seibu sebapa perempuan lah. Sebab kalau ada, hak perempuan ni akan ambil dulu. Kalau ada hak lelaki, dia akan meninding adik-beradik sebapa. Itu cerita dia. Kemudiannya, kalau bersama dengan bukan, tak masuk lagi. Jika bersama dengan seorang seibu sebapa perempuan yang mengambil bahagian 1/2, maka dia boleh dapat 1/6. Okey, dia boleh dapat 1/6. Okey, sebagai takmilatan lisulusain, mencukupkan bahagian 2/3. Lepas tu, jika bersama dengan adik-beradik lelaki dia, saudara sebapa lelaki, dia akan dapat asabah bil ghairi. Kalau hak ni, dia akan dapat asabah je lah. Ni asabah. Asabah bin nafsi dia panggil. Okey. Kedua-dua seibu sebapa perempuan dan juga sebapa perempuan. Hak ni. Jika bersama keturunan perempuan ke bawah, bersama keturunan perempuan ke bawah, maka dia akan dapat satu lagi, dipanggil asabah ma'al ghairi. Okey, asabah ma'al ghairi. Tapi seibu sebapa perempuan, dia akan mendahului sebapa perempuan. Kalau ada dua-dua, hak ni dapat dulu. Hak ni terinding lah. Kalau hak ni tak ada, barulah pergi pada saudara sebapa perempuan. Asabah ma'al ghairi ni hanya 2 orang saja yang terima, iaitu adik-beradik seibu sebapa perempuan ataupun sebapa perempuan, iaitu dalam keadaan bila bersama dengan keturunan perempuan ke bawah. Sebab tu dalam kes-kes macam ni, jika ada saudara sebapa perempuan, seibu sebapa perempuan bersama saudara sebapa lelaki dan juga keturunan perempuan ke bawah, maka dalam kes ini, yang ni ambil bahagian dia secara fardu, saudara seibu sebapa perempuan akan ambil asabah ma'al ghairi, yang ni terdinding. Sebapa lelaki terdinding. Bukan semua orang lelaki ni gagah belaka. Dalam ilmu faraid lah. Boleh itu sebahagian lah mukadimah, intro dia. Nak tahu macam mana, nanti kita akan tengok pada syarat-syarat dia. Ni saya cerita secara umum dulu. Kemudiannya, saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan ada. Saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan, bahagian dia 1/6 jika seorang. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kalau dia seorang 1/6. Jika lebih sahaja daripada perempuan, adik-beradik seibu, maka dia akan dapat 1/3. Kaedah pembahagian dia berbeza dengan adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa, di mana lelaki sama dengan perempuan, ataupun secara mudahnya kita kata macam 1:1. Ni 2:1 pembahagian dia. Lizzakari mislu hazil unsain. Kalau golongan adik-beradik seibu sebapa lelaki bersama seibu sebapa perempuan, ataupun sebapa lelaki bersama saudara sebapa perempuan, maka pembahagian dia di antara lelaki perempuan, setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Tetapi untuk adik-beradik seibu lelaki dan perempuan, jika mereka ini ada berpasangan ke, maknanya ada lelaki ada perempuan, maka bahagian dia adalah sama banyak. Jadi tidak semua keadaan sebenarnya orang lelaki dapat 2:1. Macam tu. Baik. Boleh keseluruhan adik-beradik ini, baik seibu sebapa dan seibu, mereka terdinding dengan pertamanya bapa. Ada bapa je lalu. Bapa dulu. Adik-beradik tengok saja. Macam tu dan keturunan lelaki ke bawah. Okey, keturunan lelaki ke bawah.
Kalau keturunan ke bawah ni perempuan, belum tentu lagi, kan? Kalau katakanlah ada keturunan perempuan ke bawah saja, maka hak lelaki sini boleh terima lagi. Seibu sebapa dan sebapa boleh terima lagi. Tapi sebab seibu, dia akan terdinding dengan keturunan ke bawah. Tak kira lah lelaki perempuan. Dia ketat sikit. Nak boleh ni. Jadi itu secara pengenalan dulu. Okey, cerita secara umum. Tahu kalau tahun ni boleh buat dah sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Kita akan pergi secara kata tahlili ataupun secara satu persatu nanti, secara detailnya dalam perbincangan akan datang. Kita akan pergi satu persatu. Macam mana kes dia. Ini saya cerita dulu secara umum dia. Boleh okey, selesai bahagian tu. Okey. Baik. Rasanya tak ada soalan kot, sebab tak nampak lagi macam mana. Baik. Ada soalan dah? Nak tanya? Okey. Jadi hak tu kita akan buat sekali lagi pada minggu depan, keseluruhan, secara keseluruhan. Malam ni masa tidak mengizinkan lah. Okey. Jadi kita akan buat secara keseluruhan. Okey. Kita akan tengok dia lebih kurang macam ni lah nanti. Kalau dah siap nanti semua sekali, kedudukan dia akan jadi macam ni. Bukan, silap. Macam ni. Ni kalau keseluruhan dia. Dia punya formula dia. Kalau hak yang waris sisi sebelah bapa, dia tak ada hal lain dah, bahagian asobah saja. Begitu juga bahagian datuk. Ni pun hak kita cari ni, kita kalau dia dapat adalah bahagian asobah sahaja. Lepas tu kalau kita bincang dalam waris kedua ni, banyakkannya kita akan bincang belah sini je lah. Sebab macam mana nak bagi 1/2, 2/3, 1/6, macam tu. Okey. Hak asobah ni mudah je. Macam tu. Ni secara lengkapnya nanti. Boleh okey. Jadi hari ni kita akan tengok semula. Jadi malam ni pengenalan dulu. Tak boleh banyak-banyak kan? Kita tahu dah. Penting lagi. Minggu depan tak mari. Okey. Okey. Jadi malam ni sebagai mukadimah dia, kita buat uji minda sikit, soalan untuk refresh balik. Tak tahu dah ingat ke tidak ni. Okey. Nak masuk ni, nak masuk adik-beradik ni. Ini cerita tak masuk adik-beradik lagi ni. Soalan uji minda ni. Saya bagi ni sebenarnya soalan ni baru melibatkan waris sebelah, waris utama dan juga waris ganti sahaja. Okey. Soalan uji minda ni. Kita tak masuk lagi sebab kita tak bincang lagi waris kedua ni secara macam mana keadaan pembahagian dia. Jadi sebab tu saya tak bagi lagi lah soalan dia. Soalan dia akan datang. Jadi kita tengok dulu soalan ni boleh buat ke tidak. Okey. Seorang lelaki mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki, 6 anak perempuan, 2 orang cucu lelaki daripada seorang anak lelaki mati dahulu, dan seorang anak angkat. Ni daripada kes sebenar. Adaptasi ni replika kes daripada kes sebenar. Dia asal daripada 2 soalan yang saya gabungkan jadi satu. Okey. Dia asal daripada soalan sebenar yang saya terima baru ni. Ada 2 soalan. Okey. Jadi saya gabungkan buat satu soalan lah. Jadi nak tengok boleh buat tak lah. Dia faham tak? Okey, soalan dia, jika si mati meninggalkan wang simpanan sebanyak, berulang tu silap wang simpanan sebanyak RM1,000, tentukan berapa jumlah yang layak diterima oleh waris-waris. Okey. Jadi bila dapat kes ni nak buat macam mana dulu? Kita susun dulu, siasat dulu kes ini mengikut kepada kaedah siasatan waris. Sebab tu siasatan waris tu kena ingat sungguh-sungguh. Macam mana nak mula? Nak tanya sebelah mana? Sebenarnya tak ada masalah pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mula daripada belah adik-beradik ke, daripada belah bawah ke, belah bapa ke, kan? Tak ada masalah. Tapi dia rumit sikit lah. Sebab waris tu dia akan semakin banyak. Jadi kalau sebab apa kita mula daripada sebelah atas ni, kata guru saya adalah kerana sebelah atas ni sebelum turun pada waris ke bawah dan waris sisi ni, sebab waris dia tidak ramai. Kita mula daripada tak ramai dulu. Jadi senang. Okey, ikut turutan dia. Dan kaedah inilah diguna pakai di jabab pesaka. Okey. Baik. Jadi bila katakanlah kita dah sudah buat siasatan waris, kita akan dapati macam nilah lebih kurang gambar wajah dia. Okey. Si mati ni ada isteri, kemudiannya ada seorang anak lelaki,
6 anak perempuan. Kemudiannya ada 2 orang cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dahulu. Okey, boleh adapun anak angkat tak termasuk. Anak angkat, anak susuan, dia tidak termasuk daripada mereka yang layak menerima pusaka. Jadi sebab tu bila kita dah faham tentang pembahagian ini, senanglah kita nak guna sama ada instrumen wasiat ke hibah ke untuk bagi juga kepada anak angkat ataupun anak susuan kita tu, kan? Jadi itu. Jadi kalau nak beri masa hidup, kita beri secara hibah. Kalau nak beri selepas mati, secara wasiat. Dengan syarat-syarat dia lah. Kena tahulah syarat-syarat dia. Okey. Sebab apa? Bila dah jadi pusaka, pembahagian faraid tidak akan melibat anak susuan ataupun anak angkat. Okey. Kalau anak derhaka, anak derhaka, nak buat macam mana? Anak derhaka, terima tak terima? Terima. Tuan-tuan boleh rujuk. Ada ke Ustaz anak derhaka? Ada perbincangan dia dalam buku ni. Bukan cerita main-main ni. Ada dibincangkan oleh guru saya. Anak derhaka. Sebab ada kes, saya tak nak bagi kat anak ni, dia derhaka pada saya. Ingat sinetron je ada. Wayang waktu maghrib je ada. Dalam pusaka ada sungguh. Okey, baik. Macam mana nak buat? Okey, sekarang ni kita pergi kaedah nak selesai lah. Sebab kita masa pun dah tinggal Kayaknya masa kecederaan ni susah sikit. Apa suruh cepat-cepat. Okey. Siapa yang dah buat dah kes ni kat rumah? Siapa yang dah buat dah? Kalau buat dah, nak suruh buat kat depan. Ada dah buat? Ada dah. Okey. Nak saya buat ke? Jom. Kita tengok betul ke tidak kalau saya salah beritahu sebab dah buat dah. Dia untung tuan-tuan, bila kita dah belajar ramai-ramai ni, senang. Kalau guru silap ke ataupun tuan-tuan silap ke, ada kawan kita boleh ajak bincang. Terutama nanti kalau melibatkan kes munasakhat, kes kematian berlapis. Masa tu banyak nombor tu kadang-kadang keliru. Buat pengiraan kita tak sedar. Mungkin ada satu nombor tu silap. Lepas tu mula pusing-pusing nak jumpa cari jawapan. Silap satu nombor je. Jadi bila dah ramai kawan-kawan dah belajar ni, kan, boleh buat belaka, senang. Kan? Kalau pula mari suami isteri kat sini, lagi bagus. Ya, tolong kira abang ni, betul tak? Macam tu kan. Bang, tolong kira bang. Okey. Okey, tengok. Isteri letak dulu dalam jadual pengiraan. Lepas kita dah buat tu, kan, gambar rajah tu supaya mudah kita faham siapakah kes ni melibatkan siapa, kan? Siapa lagi yang perlu kita cari. Bukan semua orang tu yang dalam gambar rajah tadi kita kena cari belaka dah. Sampai kita cari tu sampai kita dah temu siapakah yang menghabiskan pusaka, yang menerima asobah tu. Jangan mana kita kira-kira dulu, ada baki lepas tu nak siasat pula 2-3 kali kan. Jadi kita cari dulu sampai siap, barulah kita cari, baru kita buat pengiraan. Okey. Bila dah siap pengiraan, dah siap siasatan waris, kita masuk pada pengiraan, buat jadual dia. Pertama kita susun isteri, seorang anak lelaki, kemudian 6 orang anak perempuan. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Anak lelaki yang mati dulu masuk tak? Masuk tak dalam pengiraan kita? Tak masuk. Tak masuk. Okey. Dia tidak perlu masuk. Dan cucu pula, cucu lelaki. Cucu lelaki masuk tak? Nak masuk boleh, tak mau masuk pun tak apa. Sebab apa? Sebab mereka ni akan terdinding dengan anak lelaki. Okey. Tengok okey, isteri akan dapat berapa? 1/8. Kenapa dapat 1/8? Kerana si mati meninggalkan anak. Jadi siasatan waris tu kita kena tanya, nikah berapa kali, kan? Kalau nikah lebih daripada sekali, ada anak tak daripada pasangan pernikahan pertama, cerai mati ke cerai hidup, kan? Lepas tu tanya, kan? Sebab anak dia ni dapat belaka, okey, isteri akan dapat 1/8 kalau suami tu dah meninggalkan anak. Mesti anak suami, sekalipun dengan isteri dia ni. Okey, sebab kadang-kadang juga orang menikah dengan isteri janda, kan? Ada anak ataupun balu yang ada anak, tapi dia tidak ada anak, tak sempat ada anak. Isteri dia ni menikah ni, dia meninggal, dia tak ada anak.
Jadi lain situasi dia, mesti anak dia. Sebenarnya anak-anak ni berkongsi pada bahagian asabah, bahagian dibahagikan nanti. Setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan akan dapat 1 bahagian. Ingat, setiap bukan maknanya ikut secara kumpulan, setiap orang. Manakala cucu dalam situasi ini tidak dapat bahagian. Kenapa? Kerana terdinding dengan anak lelaki yang masih hidup. Bukan anak lelaki yang mati dulu tu, dia terdinding dengan anak lelaki yang masih hidup. Okey, maka dia ni golongan mahjub, terdinding. Okey, kalau anak lelaki hak yang masih hidup tu tidak ada, hak ni mati, kan, ataupun tidak ada dalam senarai, kan, yang ada perempuan, barulah diterima secara asabah. Hanya akan ambil bahagian fardu 2/3. Tapi oleh kerana sebab ada ni, dia ambil dulu asabah bersama saudara perempuan dia, kan, anak perempuan ni, maka cucu terdinding. Kes inilah sebenarnya yang disebut sebagai kes patah tiang. Kalau Terengganu dipanggil patah tangga ataupun patah tiang. Kalau di Kedah katanya dipanggil patah titi. Istilah dia. Kalau Terengganu ni ada satu lagi istilah, kepala mayat. Kepala mayat. Orang muda-muda ramai tak tahu kepala mayat ni. Orang luar-luar tak tahu lah. Orang Terengganu ada bahagian kepala mayat. Kepala mayat ni wujud pada bahagian siapa? Bahagian pasangan kepada si mati, sama ada suami ataupun isteri. Lepas tu kena ingat tu, istilah-istilah ni tak masuk dalam ni istilah orang kita. Okey, kita tahu. Baik. Jadi asal masalah dia kita ambil daripada bahagian fardu yang ada, iaitu 8. Kita ambil pembawah dia, naikkan ke atas jadi 8. Jadi isteri akan dapat 1 bahagian daripada 8, anak-anak berkongsi pada 7 bahagian. Okey, boleh bagi tak? Kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bahagian. Jadi 7 boleh bagi 8 tak? Tak boleh, Maka kita naikkan 8 ke atas ni, daratkan dengan 8 di atas ni. Asal masalah dipanggil 8 ni darat dengan 8 bahagian anak-anak ni, daratkan dengan 8, maka kita akan dapat 64. 8 darat 8, 64. Jadi 8 darat 1, 8. 8 darat 7, 56. Ataupun lepas tu bagilah 2 bahagian ni. Ataupun 7 darat 2, 14. 7 darat 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Kalau kita tambah balik 14 campur 7 ni, kan, semua-semua 7 ni, kita akan dapat balik 56. Sama juga. Tu kaedah dia. Dan kita campur semua ni, pastikan maknanya dapat balik 64. Kalau tak dapat, kena kira semula. Okey? Macam tu, boleh, Jadi kalau kita katakanlah si mati meninggalkan RM1,000, bahagilah dengan tasih dia. Asal masalah yang terakhir 64, maka kita akan dapat RM berapa? RM RM15, 65 sen. 63 63 sen. Satu bahagian daripada 64, kan, daripada RM1,000, jumlah dia adalah RM15.63 sen. Okey. Adakah ini bahagian waris-waris ni? Tidak. Ambil bahagian ni balik, 15 RM15.63 sen, darabkan. Kalau bahagian isteri 8/64, 8/64, iaitu darabkan dengan 8, dapat berapa jawapan dia. Kalau dengan anak lelaki, darabkan dengan 14. Kalau dengan anak perempuan, setiap seorang tu darab dengan 7. Maka kita tahulah bahagian masing-masing dapat berapa. Barulah selesai. Barulah selesai. Kaedah asalnya ambil daripada sini. Ni bahagian faraid dia. Lepas tu nilai apa? Katakanlah wang simpanan dalam tabung haji, wang simpanan dalam ASB. Buat gini je lah. Dah dapat jawapan ni, guna ni je. Dapat? Bahagikan. Maknanya kalau katakanlah ada 10,000 tabung haji, bahagikan dengan 64. Lepas tu darab semula dengan bahagian masing-masing. Barulah tahu berapa jawapan. Itulah kaedah dia. Bila tahu kaedah ni mudahlah. Lepas tu katakanlah ada orang nak lepas bahagian, nak lepas bahagian, tak ada masalah takharruj. Kaedah takharruj ni nanti kita akan sentuh selepas habis perbincangan kita daripada waris utama, waris ganti,
Dan sekarang ni waris kedua dan diikuti dengan bahagian asobah. Barulah kita akan tengok bahagian takharus sikit macam mana. Adalah lepas ni kita tengok bahagian menasakhat sikit ke, pengenalan dia macam mana, ataupun beberapa pengiraan khas kan. Kita akan masuklah, tak boleh masuk dalam sangat sebab kita perbincangan kita terhad masa je. Kalau bincang dalam pening kan, tambah-tambah kalau orang jarang-jarang mari kan. Susah sikit lah. Haji dah boleh dah sekarang ni buat nota. Rasa dah nampak dah nak buat. InsyaAllah kalau ada kes nanti kita rujuk baju haji pula. Kena cuba-cuba kan. Doktor dah boleh dah kan. Okey, insyaAllah jadi ini pengenalan dahulu kepada waris kedua. Perbincangan kita kan, yang maknanya kita nak mula masuk ni, iaitu bahagian waris kedua. InsyaAllah selepas ni kita akan pergi bahagian ini secara detail kan, secara detail, secara lebih terperinci, secara lebih mendalam untuk bahagian waris kedua ni, bagaimanakah kaedah-kaedah penyelesaian masalah dia. Dan tuan-tuan, sudah nak masuk pada bahagian ni, waris utama dan waris ganti mesti kena kemas sungguh. Kaedah pengiraan tu sebab saya buat berapa lama sikit lepas kita Ramadan baru ni, kita ulang kaji lama sikit kan. Ada orang tanya, apalah lama sangat ustaz ni boleh masuk waris kedua, apalah special sangat waris kedua ni. Tak, sebenarnya bukan masalah special, masalahnya kena faham betul-betul. Sebab bila masuk waris kedua ni, dia ada beberapa perkara yang kalau tak dapat faham daripada waris utama dan waris kedua, waris utama dan waris ganti sebelum ini, maka mungkin akan mengganggu sikit dari segi kefahaman kita untuk waris kedua ini. Itu satu. Keduanya, waris kedua ni dia tak susah mana sebenarnya. Cuma adalah bahagian-bahagian dia hak yang agak berbelit sikit kan. Berbelit macam mana? Kalau kita tengok tu, dia sebab macam lebih kurang sama, tapi ada benda lain sikit. Macam tu je sebenarnya. Kalau faham hak yang saya buat tadi, insyaAllah tak ada masalah, boleh buat kes ni tapi insyaAllah lah kita akan buat secara satu persatu. Kita akan tengok bahagian dia, dan kita akan juga analisa. InsyaAllah kita akan buat bentuk analisa, tengok apakah banding beza di antara waris seibu sebapa dan juga seibu itu nanti. Kalau teknik kurikulum, kalau dalam kurikulum yang terbaru ni, teknik analisa ni kita guna untuk aras berfikir yang ketiga dah. Masuk yang ketiga dah. Mula nak masuk kepada aras berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi. 3 ke 4 ke atas tu kan, aras berfikir aras tinggi. Tak tahulah. Kita ni belajar kaedah lama kan, boleh masuk ke tidak kemahiran berfikir aras tinggi. Kita marah kerana kita, apa ni kebat-kebat tak dapat ni kena fikir ni. Tengok nanti macam mana kita sendiri belajar faraid ni, adalah guna nanti untuk kemahiran analisa. Baik, saya rasa cukup sekadar itu saja perbincangan kita malam ni, memandangkan masa yang tidak mengizinkan. InsyaAllah kalau ada soalan-soalan, bolehlah bawa pada perjumpaan kita akan datang. InsyaAllah tak ada arah Isnin malam Selasa minggu depan kita akan bersiaran kembali, dan saya rasa cukup sekadar itu pengenalan dia pada malam ini. Saya mohon banyak kemaafan lah sekiranya penyampaian ini kurang memberi penjelasan dan sebagainya, ataupun ada perkara-perkara yang mengelirukan kan. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, beri manfaat pada kita semua. Aqulu bima tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wallahu a'lam.